haid dan juga bilangan bulan. Dari segi istilah, iddah ialah nama bagi tempoh tertentu bagi seorang perempuan menunggunya, semata-mata mematuhi perintah Allah secara ta'abbudi atau sebagai tanda kesedihan terhadap pemergian suami, atau memastikan rahimnya bersih daripada kandungan. Ertinya di sini tuan-tuan telah dijawab makna iddah dan tujuannya. Sama ada dengan sebab kematian suami atau dengan sebab berlakunya perceraian, maka di situ kedua-duanya mungkin ada perasaan sedih oleh seseorang isteri itu. Saat yang sama mungkin dia status rahimnya dalam ada kandungan atau tak, atau seumpamanya. Begitu juga dalam bab kita katakan mungkin itu satu tempoh yang memberi satu muhasabah kepada suami dan isteri, dan boleh jadi dengan sebab itu selepas daripada itu mereka kembali bertaut dan mereka membina kehidupan jauh lebih baik. Dalil pensyariatan iddah. Pensyariatan iddah telah sabit dengan beberapa nas ayat Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama. Hikmah pensyariatan iddah. Apa dia hikmah pensyariatan iddah? Pertama, hikmah iddah bagi perempuan yang kematian suami. Bagi perempuan yang kematian suami, iddah disyariatkan dengan beberapa tujuan. Seorang perempuan suami dia mati. Pertama, sebagai menunjukkan kesetiaan kepada suami yang telah pergi. Hal ini demikian kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan isteri menghormatinya, setia dan melayaninya dengan baik. Justru itu tidak sesuai bagi isteri bersikap sebaliknya selepas kematian suaminya. Tengok, iddah ini penting. Itu menunjukkan kesetiaan kepada suami. Kadang-kadang seorang perempuan tu dia tak nampak sangat kesangnya. Suami dia mati dan dia sayang kat suami dia, dan suami dia baik, maka dia tunjuk kesetiaan kepada suami dia. Apa yang dia tunjuk hasil kesetiaan kepada suaminya? Antara lain sudah barang tentu dia akan jaga anak-anak suaminya dan anak-anak dia. Anak dia lah maknanya. Dia akan jaga dengan sungguh-sungguh. Dia akan pastikan anak-anak suami akan dapat mencapai hasrat. Hasrat anak-anak suami itu, apa dia hasrat yang nak disampaikan. Maka yang ini pun penting. Dia tengok apa hasrat pertama, hasrat kedua, ketiga, keempat. Anak dia hak pertama nak suruh belajar di Al-Azhar, hak kedua nak belajar di Jordan, hak ketiga nak belajar di Madinah, hak keempat nak belajar di USIM, hak kelima nak belajar di UM. Kau pandailah. Dia pun cubalah tengok anak-anak dia. Dia jaga betul-betul kesetiaan. Dan saya nampak poin yang lebih besar daripada itu ialah dengan pensyariatan seperti itu, bila nampak si isteri ni yang berpangkat ibu kepada anak-anak, dia jaga kepada kesetiaan kepada suami tersebut, ini akan membekas kepada jiwa anak-anak. Dia akan menjadikan ibunya contoh, dan dia tengok kesetiaan ibunya, dan dia akan kata inilah ibu, dan dia akan sebut macam tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah Malaysia kita ni, pertandingan untuk nak mendapat ibu-ibu misali. Ibu ni semua misali, tapi antara misali tu ada hak lebih sikit lah dikatakan. Kita akan tengok kebanyakan mereka ni suaminya mati. Macam mana dia boleh bentuk anak dia? Ada seorang tu anak berapa kat belah, 10 ke 11. Saya ingat 10 dan 11 tu mungkin 9 PhD. Satu tu kerja profesional. Ada.
Kenapa tuan-tuan? Di sini dengan sebab kesungguhan dia didik anak dia ni diam-diam kerana ni ingat kepada suami begini, akhirnya berjaya. Saya pernah cerita kisah saya naik kapal terbang satu hari tu nak balik ke Terengganu. Adalah orang tu duduklah sama dengan seorang lelaki sebelah. Orang muda tuan-tuan, bukan tua, muda. Mungkin 30-an. Pakai smart lah. Smart tu maknanya style orang muda lah. Kerja memang kerja besar, jawatan besar. Tapi orang biasa, orang muda sangat. Muda, besar. Maknanya sama ada cemeng ataupun timbalang lah. Satu timbalang. Tapi memang kemah lah orang. Cakap-cakap dia pun cerita, dia kata ayah dia ni memang orang yang berpengaruh dulu, orang yang kaya, rajin, baik sangat. Tapi ayah dia mungkin isap rokok kuat aku. Sebab itu saya show jangan isap rokok. Kalau nak mati temu Tuhan cepat, isap lah. Tu dia. Jadi kawan ni isap rokok mungkin kerana tu, tapi dia baik. Ayah ni baik, tolong adik-beradik, tolong keluarga, tolong anak. Memang anak bukan tolong lah, tanggungjawab. Baik sangat. Baik. Jadi hidup keluarga dia ni mewah, seronok. Dan apa yang berlaku, mak dah kerja lah. Tiba-tiba ayah dia mati mengejut. Bila ayah dia mati mengejut, kehidupan mereka berubah 360 darjah. Dalam keadaan itu mak ni baru nak bina balik kehidupan, baru nak susung balik. Katanya saya masih ingat lagi bila saya datang rumah. Mak saudara kadang-kadang datang rumah, mereka kata rumah ni bukan tempat kita sedekah. Kawan ni ingat Syekh, walaupun umur dia mungkin baru 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, macam-macam. Tengok. Tapi maknya jaga anak ni betul-betul susung balik begini-begini. Anaknya berjaya, semua pangkat-pangkat besar, semua kebanyakan duduk KL ataupun Lembah Kelang, termasuk Selangor. Sekarang ni baru waris balik, tuan-tuan. Waris balik dah. Itu nak cerita pada kita kesan seorang ibu bila bila suami dia mati, dia bina kehidupan, dia susung betul. Kejadian kehebatannya amat luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Kedua, untuk menggantikan adat kebiasaan jahiliah yang mewajibkan isteri berkurung dalam tempat yang gelap selama setahun apabila suaminya meninggal dunia. Ini perangai jahiliah. Hang bini laki kamu mati, kamu tak boleh nak keluar apa-apa, kamu kena duduk tempat gelap, mana seolah-olah nak tunjuk kemurungan. Silap-silap dia sakit mental, silap-silap habis begitu je kehidupan dia. Jadi sistem jahiliah ni Islam tukar. Benar berkabung, bukan Islam suruh bila mati suami ketawa ataupun suka. Tak, berkabung, tapi ada tempoh dia. Tengok, daripada setahun kepada hanya 4 bulan 10 hari, lebih kurang 1/3 sahaja. Itu pun dalam keadaan yang berbeza, bukan tempat gelap, tempat cerah pun tak apa. Yang penting di rumahnya dia tidak keluar sewenang-wenangnya, melainkan ada asbab atau hajiat atau daruriyat. Itu saja. Islam dia beri kemudahan, kelonggaran jauh lebih daripada itu. Itu cara dalam Islam, tuan-tuan. Kalau kita fikir, tak susahlah. Dan kami dalam Bayan Linnas atau Isyak Fatwa banyak jawab isu-isu seperti ini. Isu perempuan dia kematian suami, dia perlu bekerja, boleh tak keluar, boleh cuma nak pergi panggil jemputan orang kahwin ni macam mana seumpamanya. Kita katakan yang tu kalau boleh elakkan. Sebab bila kita pergi kat orang kahwin, kita kena pergi dengan bawa muka suka. Faham? Kita nak suka macam mana suami baru mati, jadi tak comel. Sebab itu kalau kita kata umpamanya nak beli makanan, hak itu perlu, sebab kita perlu makan, kita perlu minum.
Dan saya selalu cakap, dan saya rasa sampai masanya seolah-olah kerajaan sebagai contoh, ataupun swasta pun apa, kalau mati suami, beri cuti setahun. Kenapa saya kata setahun? Setahun ni yang pertama sekali, bila mati tu dia blank. Otak dia tu manusia dengar blank, jadi tak tahu apa nak buat. Untuk seminggu 2 minggu ni sedih gitu je, tak tahu apa benda, ikut orang je. Hak ni tu lemas, hak ni tak tahu lagi nak kerja macam mana. Kemudian terpaksa memikir anak. Kalau anak 6 orang, 5 orang masih dalam sekolah lagi dah ni, macam mana nak memikir tu? Orang tu tak ada backup. Dia dengan suami dia tu kata anak, contohnya suami dia saja atau anak dia pula pergi kerja dengan ni. Oh, nak tukar macam mana itu? Nak tengok bil utility, bil ni dia tak pernah bayar pun, tak kenal pun bil, hak mana bil. Dia tak tahu berapa ada bil, tak tengok. Nak tengok insurans ataupun kita kata dalam bahasa Islami takafu anak-anak macam mana, kan tak bayar pula, susah pula. Nak tengok apa ni macam mana pula suami dia dapat apa-apa yang sepatutnya, pencen ke, nak urus pencen. Masalah nak ni, ustaz mudah je sekarang ni, online apa, ramai orang tak faham online-nya. Banyak juga offline kadang-kadang memang kena pergi ke muka, kena temu, kena tanda tangan, kena tulis surat. Dia tak boleh pakai begitu saja. Kadang-kadang kena pergi Putrajaya Supah, kena pergi tunjuk surat orang mati. Ui, bukan hidup je susah, kadang-kadang mati pun susah. Kadang-kadang kita tengok. Jadi kalau kita bagi betul, sebenarnya setahun bagus. Dia boleh stabil dah hidup dia, sikit-sikit, dan dia boleh susung. Dan bagi kepada orang macam ni untuk buat option sebagai contoh, awak nak kerja ke, awak tak nak kerja dah. Kalau awak nak kerja, awak boleh kerja. Kalau awak tak nak kerja, buat satu skim pencen khas kepada mereka. Pencen sampai 2/3 daripada gaji sebagai contoh. Melainkan yang besar sangat tu mungkin 1/2. Benda macam ni kita boleh buat. Ni tolong, rahmah. Ni baru konsep rahmah sungguh. Kita bagi. Kenapa? Kerana kalau kita tengok kesian yang amat sangat. Kesian tuan-tuan. Orang mati ni duduk Kuala Lumpur, tak ada apa satu. Waris-waris tak temu. Akhirnya kelandangan. Jadi cerita-cerita seperti ini kita beri tolong sikit, bantu sikit. Dan dia boleh tumpu kepada anak dia, dan dia boleh gaji anak dia boleh tolong anak dia boleh sesuaikan dengan anak dia lagilah respect pada dia. Kita tak nak dengan sebab kematian suami, anak keciciran belajar. Anak hilang kasih sayang ibu. Ibu dia akhirnya, dia orang panggil apa ni, dia pening ni, dia susah ni, dia terlalu tension. Dia tak ada tempat nak mengadu. Akhirnya dia sendiri pun jadi tak berapa nak sihat. Dia juga mengalami kemurungan, dan dia akan mengalami stres yang melampau. Bahaya tuan-tuan. Akhirnya bila keluarga macam itu jadi cacah merebak dah. Hak ni berjaya, hak ni tak berjaya, hak ni porak peranda bergaduh sama mesti. Jadi tak comel. Saya duk kata macam tu setahun bukan apa. Orang sakit sikit, jatuh, belanggar motor kerana apa-apa sebab, tulang punggung ke apa sikit ni, dapat cuti 8 bulan. Sungguh. Walaupun akal dia boleh, tapi dah oleh kerana dia duduk dalam wheelchair, pakai cuti je. Lepas tu sampai 8 bulan, sambung pula lagi 2 bulan, 3 bulan. Tuan-tuan, biasa kita dengar. Tapi hak ni ihsani kami selalu cakap dan kami selalu ulang. Dan perkara ni penting kalau kita tengok. Kita selalu membangga dengan data ni. Tapi penyelesaian data tersebut macam mana? Pengurangan. Itu sejuzuk daripada perkara yang mungkin kita boleh fikirlah.
Sepanjang tempoh tersebut, isteri juga dikehendaki menyiapkan dirinya dengan warna hitam dan memakai pakaian yang buruk dan kotor. Itu bahasa. Maksudnya bukanlah pakai buruk, maknanya pakaian yang bukan cantik. Oh, dia lagi suami mati ataupun kita kata dalam keadaan macam itu, dia bergaya gini, perasaan orang tengok kau ni. Keluarga dia kata apa, kawan-kawan dia kata apa. Tapi kalau dia pakai biasa, bukan mana buruk, pakai biasa, masa itulah dia akan rasa, anak dia rasa seumpamanya. Ini penting dan inilah yang sepatutnya. Sehubungan itu untuk membenteras adat yang melampau dalam masyarakat tersebut, yakni jahiliyah, mestilah dengan mengamalkan prinsip yang sederhana. Mengamalkan prinsip yang sederhana yang boleh diterima dan yang menyerlahkan keelokan adat mereka yang dahulu tanpa membawa keburukannya sedikit pun kepada orang ramai. Itu jenis iddah sebab suami mati. Kedua, hikmah iddah perceraian dengan sebab fasah atau talak. Yang ni kerana perceraian. Bagi isteri yang belum putus haid atau isteri yang mengandung, hikmah wajib beriddah adalah untuk menentukan nasab, memelihara kehormatan diri dan memastikan rahim sentiasa bersih daripada kandungan. Bagi isteri yang masih kecil atau isteri yang putus haid, hikmah diwajibkan beriddah ialah untuk mematuhi perintah Allah. Pada hakikatnya inilah hikmah dan pengertian yang sepatutnya menjadi pegangan dan yang merangkumi semua jenis iddah. Itu sebab pertama. Kalau kita tengok hikmah iddah ni banyak. Kalau masih muda isteri tu, dalam arti kata boleh mengandung atau apa, bila bercerai ni takut-takut isteri tu mengandung. Jadi mengandung tu sebab itu kena istibra' ar-rahim, sebab itu kena kita kata ada tempoh iddah untuk memastikan anak tu baka kepada suaminya. Jadi jangan suaminya lepas tangan, dia kata ni bukan anak aku, tak boleh lah. Itu kena bak li'ang pula yang kita bincang dah. Hikmah wajib beriddah adalah untuk menentukan nasab. Ni kalau ada anak. Memelihara kehormatan diri dan memastikan rahim sentiasa bersih daripada kandungan. Jadi tempoh yang ditentukan 3 kali suci jelas. Bila dah 3 kali suci memang tak ada anak lah, tak ada kandungan. Tapi bagi isteri masih kecil atau yang sudah putus haid, umur 68 lah isteri dia, contohnya putus haid dah. Apa hikmah? Pertama, mematuhi perintah Allah. Pada hakikatnya inilah hikmah dan pengertian yang sepatutnya menjadi pegangan dan yang merangkumi semua jenis iddah. Nombor 1 sekali, bila Allah suruh kita kata sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Itu je. Hikmah tu mungkin kita bertemu, mungkin kita tak bertemu, mungkin kita tahu, mungkin kita tak tahu. Bila Allah suruh mesti ada hikmahnya. Bila Allah larang mesti ada hikmahnya. Dan sebahagiannya kita jumpa, kita dapati, dan banyak lagi kadang-kadang kita tak jumpa, melainkan mengalami dan kita telah merasai, baru kita nampak. Kedua, memuliakan perkahwinan dan memberinya kedudukan penting yang sesuai menurut hukum syarak. Jika isteri mengahwini lelaki lain sebaik sahaja perceraian, sudah tentu ia tidak menunjukkan penting dan mulianya perkahwinan tersebut, walaupun isteri itu kanak-kanak atau perempuan yang putus haid, yang pastinya rahimnya bersih daripada benih suami. Sikap isteri yang bersegera berkahwin akan melenyapkan pentingnya perkahwinan serta kehebatannya pada pandangan orang ramai dan menimbulkan prasangka bahawa perkahwinan itu sama seperti pelacuran yang tak perlu menunggu tempoh tertentu sebelum berpindah kepada lelaki lain. Karamah, kemuliaan institusi perkahwinan. Tuan-tuan, orang nak menikah ni, tuan-tuan, tak pelik kalau kita dengar orang nak nikah habis berjuta-juta. Tak pelik kita dengar orang nikah habis beratus-ratus ribu.
Tak pelik kita dengar orang nikah habis berpuluh-puluh ribu. Tak pelik kita dengar orang nikah habis beribu-ribu. Tapi pelik kalau orang tu nikah tak habis bersesen. Oh, tu hebat ni. Itu pelik. Kalau hak tu dia akan masuk dalam harian metro ke atau apa. Seorang ni menikah tak kena bayar apa-apa. Pelik. Itu pun salah. Biasanya kena mahar. Baik. Jadi nak kahwin ni kita tengok dia akan membabitkan institusi keluarga. Kalau keluarga jenis cakna tu besar tu, nak kahwin ni bukan sekadar mak pak saja susah, ibu bapa sudah, pak saudara pun susah, tok saudara pun susah juga. Semangat tok saudara ni, jangan main. Nak kahwin ni anak-anak saudara ni nak kahwin habis sekapung. Atau nenek nyang pun susah juga. Dia kata cicit yang nak menikah. Pergi tuan-tuan, jangan main. Nak ceritanya bahawa bila kahwin ni satu keadaan besar. Tok Imam pun susah. Panggil Tok Imam suruh pergi nikah anak dia. Dia janji dengan Tok Imam pukul 10, pengantin datang pukul 12. Bergeliat Tok Imam. Lepas minum teh minum dulu Tok Imam kata. Tok Imam nak marah tak boleh, dia raja sehari. Senyap, bengkak, faham tak bengkak sebenarnya? Bungkam. Marah tak boleh. Orang pernah menikah kan tahulah macam mana keren tu. Tapi tak jangan marah sebab dia raja sehari. Hari tu dia raja. Jadi kita kena buat dek jelah pasal dia dah. Ini keadaan. Jadi karamah rumah tangga tu Islam jaga. Islam jaga. Sebab itu dia ada tertibnya, dia ada meraihkan perasaan. Baik. Sebagai tambahan untuk lebih berhati-hati bagi memastikan rahim perempuan tersebut bersih daripada kandungan. Ini kerana perkara yang ganjil dan keluar dari kebiasaan mungkin terjadi dari semasa ke semasa. Ini dia predik awal. Supaya jangan suami kata aku tak tahu pun dia mengandung. Jadi bila ada dah macam ni boleh jadi berlaku. Zaman sekarang ni pelik-pelik. Banyak hukum yang pelik-pelik timbul. Nawadi ataupun yang asing-asing ni yang kita kata tak pernah berlaku.